Baik, untuk perkembangan lanjut mengenai situasi semasa pasukan bawah 23 tahun kita, hari ini dalam Nadia Arena, kita bersama-sama dengan rakan setugas kami iaitu Zulhilmi Zainal Azam. Hai Zul. Hai Zaki, hai Daya, apa khabar? Hai, khabar baik. Alhamdulillah. Zaki. Baik, boleh kita mula sebenarnya 3 hari yang agak sibuk sebenarnya. Hari Sabtu, Ahad kan buat transfer window. Oh, saya lah, ni hat-trick lah hari ni, hat-trick. Hat-trick. Hat-trick sebenarnya. Baik, kita nak mulakan dengan pemain kebangsaan. Dijangka lapor diri pada Selasa dan pastinya faktor fizikal menjadi antara tumpuan jurulatih kita lah. Kim Panggon memandangkan liga sudah pun berakhir. Jadi kita nak tanya Zola, apakah ini yang akan jadi keutamaan untuk hari pertama latihan ini? Antara elemen yang akan ditekankan Kim Panggon, tetapi kita perlu lihat secara menyeluruh di mana liga terakhir berlangsung pada 16 dan juga 17 Disember. Kemudiannya pemain ini berehat selama 7 hari. Jadi dalam tempoh itu jika pemain tidak mengadakan latihan, tidak mengekalkan stamina dan juga kecergasan mereka, saya rasa akan memberi kesan. Jadi untuk hari pertama yang akan berlangsung esok untuk kem latihan pusat sukan kebangsaan, sudah pasti perkara pertama adalah recovery. Pemain-pemain ini terlebih dahulu sebelum jurulatih Barisan Kejuratihan Skuad Negara memberi fokus kepada aspek yang lebih keras. Ini merujuk kepada kita katakan tadi ketahanan mental dan juga fizikal yang saya rasa akan difokuskan atau ditekankan apabila memasuki hari kedua dan ketiga. Dan juga kita perlu ingat cabaran dia adalah untuk mengadakan latihan yang berfizikal ni adalah cabarannya adalah pemain-pemain berdepan dengan isu kepenatan. Kita ambil contoh pasukan JDT di mana seramai 13 pemain berada dalam kem skuad kebangsaan kali ini dan pasukan JDT keseluruhannya telah mengharungi 43 perlawanan membabitkan Asia Liga Super, Piala FA, Piala Malaysia dan juga Liga Juara-Juara Asia. 43 kali 90 kalau berdasarkan perkiraan saya sebanyak 3,870 minit permainan rata-rata pemain JDT. Jadi isu kepenatan kelesuan sudah pasti akan membelenggu kem negara pada kali ini. Okey, tapi kita tahu bahawa skuad sini kita juga kan ada 2 perlawanan persahabatan selepas ini dalam banyak-banyak perkara lah top of the list yang maybe Kim Panggon nak terapkan dalam latihan menjelang aksi persahabatan ini. Zul rasakan apa? Sudah pasti untuk mendapatkan kesebelasan utama selain taktikal yang akan digunakan. Tetapi untuk pengetahuan Dayang dan juga Zaki maupun penonton di rumah, yang mana setakat ini kita baru ada satu saja perlawanan persahabatan, yang mana perlawanan pertama yang sepatutnya kita adakan bertemu Arab Saudi tak dapat diadakan selepas jurulatih iaitu Roberto Mancini, bekas jurulatih Manchester City, menolak perlawanan ataupun menolak perlawanan itu diadakan. Jadi ketika ini kita hanya ada satu sahaja aksi persahabatan iaitu bertemu Syria yang kini berada di ranking ke-91 dunia manakala Harimau Melaya berada di ranking ke-130 dunia. Dan melihat kepada lawan yang dipilih sudah pasti kita mahukan aksi yang boleh menguji fizikal pemain. Syria bukan asing untuk kita kerana kali terakhir kita bertemu mereka dalam 4 bulan lepas. Kita seri 2-2, kita bangkit daripada ketinggalan 0-2 dengan jaringan yang dilakukan oleh Akia Rashid dan juga Darren Lock. Jadi saya rasa pertemuan ini tak memadai bagi saya, tetapi boleh dikatakan bolehlah sedikit sebanyak membantu sebelum kita menghadapi aksi pertama Piala Asia bertemu Jordan pada 15 Januari 2024. Tak apa, kita try untuk tak seri, kita try menang pula kali ini bertemu. Betul, sebagai motivasi terbaik. Dan seterusnya itu sikit sebanyak tentang skuad senior lah. Ya. Kita nak beralih sebenarnya untuk skuad bawah 23 tahun yang akan menentang skuad bawah 23 tahun Cina pada Selasa ni. Tempoh hari kita menang. Gol di minit terakhir, kita menang tipis 1-0. Dan apakah melalui pandangan Zul sendiri, skuad ini punya momentum yang baik untuk menerusi perlawanan sahabatan seterusnya?
bila kita cakap pasal pasukan bawah 23 menang ke atas China bawah 23, saya rasa satu surprise juga sebenarnya sebab China mempunyai taraf ataupun berada di tahap yang lebih baik berbanding skuad kebangsaan senior maupun di peringkat bawah umur. Tetapi apa yang dilakukan ketika aksi pertama itu seolah memberi indikasi menjawab kepada persoalan Zaki itu, ya, kita mampu untuk meneruskan ataupun mencatat kemenangan kedua. Ini ditambah falsafah dan juga DNA baru yang diterapkan oleh Juan Torres Garrido adalah menerusi mungkin corak permainan yang sama ditekankan ataupun diterapkan daripada jurulatih senior iaitu Kim Pan-gon. Tetapi saya melihat mungkin untuk pertemuan kedua ini lebih kepada memberi peluang kepada pemain-pemain yang tak dapat beraksi pada pertemuan pertama, antaranya yang mungkin menjadi perhatian kita atau tumpuan kita, Luqman Hakim Syamsuddin. Pada pertemuan itu tidak diletakkan dalam kesebelasan utama. Jadi saya rasa ini mungkin adalah peluang terbaik ataupun beliau akan diturunkan untuk kita melihat bagaimana Luqman sepanjang berada di Eropah. Okey, so does that mean yang kita mungkin tak akan lihat Haris nanti yang menjaringkan gol tunggal dalam aksi pertama tu ataupun masih lagi ada kelibat pemain ini, Zul? Pendapat saya ada, Okey. sebab Juan Torres ni perlu mengekalkan tonggak-tonggak utama di posisi tertentu. Berlaku perubahan di posisi-posisi lain lah. Tetapi di posisi-posisi yang kita katakan penting untuk kita mengekang ataupun mendapatkan jaringan, sudah pasti akan dikekalkan. Dan saya memilih ataupun merasakan Harith Haikal akan tetap berada dalam kesebelasan utama bersama pemain seperti Azim Al-Amin, penjaga gol, penjaga gol KL beraksi cemerlang sepanjang perlawanan menerusi orang kata halangan dan juga ketangkasannya di benteng akhir. Selain daripada Azim dan juga Harith Haikal, saya boleh katakan pemain seperti Zikri juga berada mungkin akan berada dalam perancangan dalam kesempatan pertama, termasuk Fergustiani mungkin. Tetapi seperti saya katakan, Luqman Hakim, even Alif Izwan, pemain muda daripada Selangor, termasuk pemain seperti mungkin Rahadia Zli Rahlim, penjaga Terengganu, Oh, interesting. akan menjadi eksperimen untuk pertemuan kedua ni. Sebab kita kalau dekat Liga tu kita tahu potensi Rahazli tu macam mana, nak tengok dengan skuad kebangsaan nanti macam mana jadi dia nanti. Betul, Baiklah. Dayang. Terima kasih banyak-banyak Terima kasih. Zul atas insight yang anda kongsikan. Hopefully kita boleh lihat yang terbaik daripada both senior dan juga pasukan bawah 23 tahun negara kita.